Ha. Bukan ada kan, bukan cuma ni yang saya sebut ni. Ha, ada buat ada. Saya tahu. Saya tahu, apa pula saya tak tahu pula. Saya mengkaji perkara ni dah 45 tahun tuan-tuan. 45 tahun saya kaji benda ni. Sebab itu anak-anak kita liar anak-anak kita. Isap rokok, curi duit mak, pantang motosikal ada, start motosikal, dia pergi merempit buat motosikal bapak dia. Ha. 4 hari lepas saya baca di Terengganu, dia kata tiap-tiap malam, hari Khamis malam Jumaat, malam ini tuan-tuan perempuan, di Lebuh Raya, di antara Kuala Terengganu pergi ke Ulu Terengganu. Oh, di Manik. Kuala Terengganu pergi Ulu Terengganu, jalan tu lurus sampai mati tuan-tuan. Hampir 2 minggu sekali ada yang mati tengah-tengah jalan kerana berlumba. Sampai dia punya motosikal tu tak ada brek, motosikal tak ada brek. Lari sampai 150 km satu jam. Tak ada brek. Tunggu juga di sini. Allah punya ranya mak rempit. Punya ramai mak rempit. Ah, okey kak. Kakak ni balik nak beri mi untuk saya ni. Jadi begitulah masalah. Okey, masalah kita tuan-tuan, perjudian, tempat rumah urut yang tidak dilesen cukup banyak. Satu lagi tuan-tuan, hotel bajet, hotel murah. Hotel ni tuan-tuan biasa duduk hotel ini dia punya sewa kita bayar katakanlah RM89 untuk 24 jam. Biasanya masuk pukul 12 hari Sabtu, keluar pukul 12 hari Ahad. Betul tak betul? Kita bayar kalau misalnya RM90, RM100. Hotel bajet dia bayar ikut jam. RM9.99 satu jam. Apa artinya? Apa artinya duduk hotel ikut jam? Boleh pakai 1 jam, boleh pakai 2 jam. Maka saya pun pergilah tuan-tuan. Masa saya jadi exco lagi 31 hari bulan 12 kan menyambut tahun baru. Saya dengan pegawai kuasa JAIS lebih kurang 50 orang dibantu oleh polis dan rela pergi tengok hotel-hotel bajet di seluruh Shah Alam. Saya pergi pukul 1.30 pagi sampai pukul 5.30 pagi. Saya sendiri pergi exco pergi. Salah satu bajet hotel di Shah Alam kami ketuk pintu. Yang pertama kami ketuk 20 minit tak buka. Cuti tu 31 hari bulan. Saya buat tu pagi, 1 hari bulan pagi. Kira-kira kita ketuk tu pukul 3.45 pagi. Ketuk tak buka. Akhirnya lama-lama ketuk lagi sampai kami tendang pintu tu baru dia buka. Apa kita nampak? 5 orang laki-laki mengerjakan seorang perempuan. Betul tuan-tuan, betul. Kalau nak tengok video ni, kawan saya tu ada video ni masih disimpan lagi. Perempuan tu punya besar, punya tinggi perempuan tu. Padanlah sampai pukul 3.30 pagi nak beruntun ni. Besar perempuannya, budak Melayu. Tanya kelima-lima pelajar universiti Melayu. Pergi pula bilik-bilik lain yang tak sempat pakai seluar dalam. Ada yang pakai baju dalam jadi seluar dalam. Tak sempat. Saya tengok tu dulu. Masalah apa tu dulu? Betul lah macam kota dulu. Singlet pakai di atas, letak di bawah. Dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan ikut saya. Tuan-tuan akan dapat cerita, ya Allah. Kemudian tu kami pergi pula hotel 5 bintang. Nak tengok pukul 3.30 pagi, pukul 4 pagi macam mana anak-anak Melayu mabuk di coffee house, tempat-tempat di kelab malam di hotel 5 bintang. Saya tak nak sebut hotel mana, 5 bintang. Saudara-saudara, dalam dekat pukul 3 pagi, anak-anak Melayu, anak perempuan, ada 26 orang anak perempuan Melayu, cantik-cantik, comel-comel, umur 18 sampai 26 tahun sampai 20 tahun. Comel-comel. Mesti anak orang kaya-kaya, anak datuk, anak tan sri. Comel-comel, kasut mahal, baju mahal, beg tangan mahal, gincu mahal, bedak mahal, minuman dia pun mahal, minuman pun mahal. Satu-satu gelas ni dalam RM70 ni minuman. Saudara bayang, nama minuman dia ram.
Kan ram, champagne, namanya tuan-tuan, red wine, white wine, nama dia Johnny Walker. Oh, saya cerita pun nanti si gagap kan. Black label, white label, itu nama dia. Black label, white label. Saya reti juga sikit, tapi saya tak pernah minum. Reti-reti gitu je lah. Pasal ada berkawan dengan gagap ni, reti juga. Tuan-tuan banyak. Jadi kita tengok, punyalah korang hajar tuan-tuan puan, kita pergi, kita minta IC dia, minta kad pengenalan dia. Sambil dia beri kad pengenalan tu, sempat di depan kami tuan-tuan, di depan kami, pegawai jahit saya semua, anak-anak muda perempuan, banyakkannya perempuan, tuang lagi tu, depan-depan kami tuang lagi. Kad pengenalan pun dibagi, tangan kanan tuang lagi. Allah, tak kisah tuan-tuan, gelak-gelak, ketawa-ketawa, langsung tak kisah. Seorang pun di hujung satu meja lagi, dia kenal saya. Itu Dr. Hassan, Dr. Hassan. Saya dengar Dr. Hassan, Dr. Hassan. Tapi dalam Dr. Hassan, yang sebut Dr. Hassan sebut tuang lagi. Betul tuan-tuan, punya kurang ajar, punya tak ada beradab, punya nak melawan, nak tunjukkan ego dia. Oh, dahsyat. Ini anak orang terpelajar. Kalau bisa minum satu cawan ni sampai RM70, orang kampung apa ni, Taman Bukit Sumpang, tak mampu ni. 20 kilo berat, tak berat. 20 kilo berat. Ini wajib orang Taiping ni. Ayah, saudara Mbak, kami pergi pagi-pagi ni, nampak budak-budak ni mabuk. Anak Melayu perempuan muda-muda 18 sampai 20-30 tahun. Takkan kesian tuan-tuan. Apa nak cerita? Minum ni, tuan-tuan ya. Minum ni, satu titik masuk ke dalam mulut tuan-tuan. Satu titik masuk ke dalam mulut. Ada ulama menyebut 100 tahun ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan kalau habis sampai 4 gelas. Dia minum ni tuan-tuan, bukan pergi bilik air. Minum sampai 2 botol, 3 botol. Tak mana pergi air tu kita tak tahu. Itu nama air setan. Masa saya kecil-kecil dulu di Kelang, klasik kapal tu kan, klasik kapal. 2 orang datang. Saya tengok dia berjauh. Botol, jumlah botol di depan dia tu, botol besar-besar ni, 8 botol tuan-tuan, 2 orang ni. Saya tanya orang tu, dia pergi kencing. Dia tak ada pergi kencing. Mana pergi air? Padalah namanya air setan tuan-tuan. Rupanya orang yang minum, manusia yang minum, setannya kencing. Ya, betul. Sebab itu nak mendekkan cerita yang ini. Saya cubalah. Akhirnya saya sebagai exco Islam, exco jaga agama ni, saya pergi minta JAIS buat penyiasatan kepada DUMC, Damansara Utama Methodist Church. Gereja dalam bulan Ramadan panggil 50 orang, orang Melayu, orang Islam, bukan orang Melayu keturunan India, bukan orang Melayu keturunan Cina, orang Melayu tulen macam saya ni, kulit macam saya, rambut macam saya, hidung kemek macam saya, badan macam saya, cakap macam saya, kahwin macam saya, beranak macam saya. Dijemput 50 orang untuk berbuka puasa di dalam gereja. Oh, tu. Ada juga orang pas. Tapi ada duduk dalam gelap tu nak buat apa ni? Datanglah menjelma duduk depan abang ni. Abang. Tahu semua kenal saya. Semua kenal saya. Tak ada orang pas tak kenal saya. Pasal saya naik presiden. Saya musuh saya pas. Semua kenal saya. So itu tuan-tuan ya. Pergi di UMC. 50 orang datang berbuka puasa 6.30 petang sampai pukul 11 malam. Bila kita panggil ke JAIS, mereka kata mereka berbuka pukul 9.30. 9.30 buka puasa. Buka pun tak apa nak disediakan, tempat sembahyang tak disediakan, tempat wuduk tak disediakan, imam tak ada, kiblat tak ada.
Tak tahu kiblat di mana. Allah. Macam mana? 50 orang. Tak tahulah orang mungkin sumbang ni termasuk 50 orang ke tidak. Tapi saya nampak si kakak ada. Bayang tuan-tuan. Saya sokong Jais, saya sebut. Saya sokong Jais 100%. Bahkan Jais kena lagi intensify, kena lagi kuatkan lagi. Sebab kita tak mahu orang Islam murtad. Nanti saya nak cerita tentang murtad. Menteri Besar Selangor, saya exco agama tak rujuk dekat saya. Dengar aja. Peristiwa itu berlaku pukul 6.30 sampai pukul 11 malam. Besoknya Menteri Besar tak rujuk dekat saya, tak tanya saya, tak panggil saya. Saya exco agama. Dia bukan exco agama, dia tak tahu. Terus-terus dia angkat telefon mohon maaf kepada gereja. Bayang tu. Apa nak mohon maaf kepada gereja? Kita nak masuk tengok orang Islam dipanggil berbuka puasa dalam gereja 50 orang. Kita minta maaf. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu saudara tentang gejala murtad di Islam. Nanti bila-bila nanti, tapi ini ada memang ada apa? Skrin besar tak ada kan? Ada dua. Kalau saya tahu saya nak pasang ni. Kita ada video 16 minit. Video dua suami isteri yang membuat penjelasan confession, buat pengakuan. Saya rakamkan video tu. Kristian, orang Islam macam tuan-tuan, macam saya, bukan Islam tuan-tuan, macam ada rupa-rupa Hindu ke, rupa-rupa Melayu ke, rupa-rupa tak ada. Melayu, suaminya Melayu, isterinya Melayu. Jangan tanya saya duduk di mana, jangan saya tanya nama, itu keselamatan kita tak boleh tunjuk. Saya rakamkan, tapi mukanya terpaksa di macam tinggi lah, mukanya tak nampak. Tapi badan macam biasa, baju nampak, semuanya nampak. Apa dia kata? 16 minit video ni. Saya dah tunjuk, baru-baru ni saya tunjuk di Melaka. Di Melaka, 3 hari yang lepas saya tunjuk di Melaka video ni. Tuan-tuan nampak apa dia kata? Dia ni, kebanyakan ni, sebahagian daripada yang masuk Kristian orang pandai-pandai. Dia ni, masa sekolah menengah di MRSN. MRSN lepas tu masuk universiti. Masuk universiti. Pasal dia bijak, orang Kristian nak jadikan dia sebagai pastor. Pastor ni macam imam. Imam yang kuat agama, imam yang akan melaksanakan Kristian di kalangan orang Melayu, mendakwahkan Kristian di kalangan orang Melayu, namanya pastor. Dia cerita dalam video tu, diulangnya banyak kali. Di Kelana Jaya, di Petang Jaya, termasuk di Shah Alam, tuan-tuan, ada lebih kurang 20 kumpulan orang Melayu yang telah dikristiankan. Mereka datang berkhusus setiap minggu, sembahyang setiap minggu, berkhusus setiap minggu. Ada 20 kumpulan. Kalau mengikut orang ni yang buat compassion ni, yang dia mengetuai satu kumpulan, ni yang MRSM ni tadi, dia mengetuai satu kumpulan. Dalam kumpulan dia, orang Melayu yang diberi kursus yang telah bermurtad bilangannya ada 300 ke 400 orang. Satu kumpulan. Dia kata dari 20 kumpulan. Tuan-tuan darabkan 300 kali 20 berapa? Ini dia Petang Jaya, Kelana Jaya, Shah Alam. Jadi anak kita ni kalau tak sembahyang, itulah yang Kristian suka. Anak kita yang muka Al-Quran, itulah yang Kristian suka. Keluarga yang banyak hutang sampai pergi kepada alung, itulah yang Kristian suka. Keluarga yang bergaduh suami isteri sejak pindah di Bukit ke Subang ni, bergaduh, itulah yang Kristian suka. Ibu tunggal yang ditinggalkan suami, itulah yang Kristian suka. Orang yang sentiasa keputusan duit, tiap bulan keputusan duit, itulah yang Kristian suka. Betul. Di Selangor ni, Kristian menubuhkan satu unit khas untuk mengkristiankan satu golongan masyarakat. Siapa ni? Orang Melayu. Antara orang Melayu, orang Cina, orang India, mereka kata yang sukar sekali dikristiankan ialah orang Melayu. Tapi mereka cukup berminat untuk mengkristiankan orang-orang Melayu, termasuk kita yang berada di Bukit Subang ini. Macam mana tu? Nak harapkan kerajaan Pakatan Rakyat yang sedia ada
akan berlaku sama sekali. Bahkan mereka yang menggalakkan murtad. Sebab sebagian besar daripada mereka adalah golongan itu. Macam mana? Macam mana tu? Nak menggalakkan DAP, nak mencegah murtad, proses murtad, jangan harap, tidak akan berlaku. Nak mengharapkan PKR. Tak tahu Anwar Ibrahim bila Jabatan Mufti Negeri Johor 2,5 bulan yang lalu mengadakan satu program seminar kepada guru-guru agama di Johor. Tajuk seminar yang dibuat oleh Jabatan Mufti itu ialah pluralisme agama, Islam liberal dan gerakan memurtadkan orang Islam untuk guru-guru agama di negeri Johor. Itu tajuk dia, tajuk seminar yang nak dibuat. Sampai kepada Anwar. Apa komen Anwar? Anwar punya marah dalam sidang akhbar tu, dia punya marah. Sampai dia katakan, tuan-tuan dan puan, seminar yang nak diadakan Jabatan Mufti itu jijik. That was the word that he used. Jijik. Apa jijiknya? Tajuknya itu terutama gerakan memurtadkan orang Islam. Ini tajuk ini menyebabkan orang Cina takut, kata dia. Allah. Seminar itu untuk guru-guru agama, bukan untuk orang Cina. Dibuat di satu majlis tertutup untuk guru agama sahaja. Anwar kata jijik. Jangan buat. Anwar demand dalam tajuk itu, di hujung itu memurtadkan orang Islam itu, gugurkan, jijik. Tuan nak harap Anwar yang jadi Perdana Menteri nak jaga Islam? Tuan-tuan nak harap ke tidak? Ada harapan atau tidak? Ya. Tak boleh harap. Memang apa nak boleh harapkan, tuan-tuan? Apa boleh harapkan? Orang pintu depan boleh masuk, pintu belakang boleh masuk. Tuan-tuan kedua pintu depan, dia masuk pintu belakang. Tuan-tuan kedua pintu belakang, dia masuk pintu depan. Selang-selang tuan-tuan kepung pintu belakang, pintu depan, dia masuk pintu sisi pun dia masuk. Gambar. Macam mana tuan-tuan nak harapkan? Kes dia tak pernah tamat. Sejak tahun 1992 punya kes sampai sekarang. Saya dengan teman-teman yang lain semuanya menuntut, ulama-ulama besar dunia pun menuntut kepada dia. Anwar, engkau kena buat sumpah laknat. Sumpah laknat lah. Engkau benar. Engkau mempertahankan, kau kata engkau benar. Kenapa engkau dekat 15 tahun dah tak sumpah laknat kan? Najib dia katakan sumpah laknat dalam kisah Datuyah. Datuk K dah sumpah laknat. Syarul Bahri dah sumpah laknat. Engkau ni, kenapa kau tak mau sumpah laknat? Azmin pun yang akhirnya orang sebut, kenapa kau tak sumpah laknat Azmin? Gambar kau yang makan aiskrim dalam jamban tu. Sumpah laknat. Anwar akhir sumpah laknat. Bismillahi wallahi wabillahi watallahi. Gambar dalam video China Doll itu, gambar itu bukan gambar aku, walaupun mukanya seperti aku. Okey. Nombor 2, Bismillahi wabillahi watallahi. Aku tak pernah, aku masuk lorong satu pintu aja. Aku tak pernah masuk 2 pintu. Aku tahu pintu depan, pintu belakang aku tak tahu. Sumpah. Bismillahi wallahi wabillahi watallahi. Aku tidak pernah ada hubungan dengan isteri pembantu aku. Namanya sekian. Aku tak ada hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang lahir yang dikaitkan dengan aku bukan anak aku. Kenapa tak buat? Pasal apa tak buat? Pasal dia buat. Saya nak tanya pendukung PKR Anwar Ibrahim kat sini. Kenapa Anwar Ibrahim tak berani sumpah laknat? Pasal apa? Pasal dia buat. Pasal dia buat. Dia sibuk. Bukit pasal dia buat, tapi bunyi dia. Haram. Orang pas dia, macam mana tuan-tuan boleh bersekongkol dengan Anwar ni? Saya ni kawan baik dia. Satu pengajian tuan-tuan, satu pengajian dengan dia. Di awal tahun 1 dengan dia, tahun 2 dengan dia, tahun 3 dengan dia. Kamcin dengan dia, berdakwah sama dia. Tapi saya tidak boleh meneruskan persahabatan saya dengan dia. Pasal saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal saya yakin apa yang dilakukan itu benar-benar dia melakukan. Contoh video yang China Doll. Tuan-tuan kalau buka AIDC atau buka Papa Komo, mestilah gambar tu gambar dengan towel tu. Tengah ngipas-ngipas orang dalam.
video tu dibawa ke Korea Selatan untuk dikaji dalam makmal oleh pakar-pakar kaji filem, nak tahu sahih tak sahih, oleh pakar-pakar dipanggil pakar-pakar forensik perfilman, forensik, kaji dalam makmal berminggu-minggu kaji. Jawapan daripada Korea Selatan 99.9% video itu adalah sahih. Tak puas, banyak lagi persoalan. Hantar pula video tu ke Amerika, masuk juga dengan makmal di Amerika, pakar-pakar forensik perfilman di Amerika, lebih hebat daripada Korea Selatan. Apa keputusan mereka? 99.9% video itu sahih, genuine. Macam mana kau nak pertahankan? Dalam keputusan kes lewat 1, kes lewat 2, kes lewat 1 yang dah berlaku dulu, ya, dengan resistan tu, kes lewat 2 dengan satu bahan. Hakim mengatakan liwat memang berlaku, hanya pembuktian DNA-nya dari segi teknik